Okey, tapi yang minggu lepas cikgu tak upload. Cikgu dah lama dah tak upload dekat YouTube. Nanti kalau ingat nanti malam nanti cikgu upload dekat YouTube. Okey. Cikgu dah lupa dah lama dah cikgu tak upload dekat YouTube. Afina tahu kan cikgu punya YouTube kan? Nanti cikgu okey nanti tengok malam nanti kalau cikgu ingat, malam nanti cikgu upload dekat YouTube. Okey, malam nanti kalau cikgu ingat cikgu upload. So malam ni pun cikgu ada nak buat kerja sikit, so nanti cikgu upload dekat YouTube lah. So nanti boleh buat ulang kaji lah. Okey. Yang minggu sebelum raya pun cikgu ada record. Yang sebelum raya tu, sebelum kita cuti pun cikgu ada record juga. Okey, so kita tengok sistem pentadbiran. Kita ada pembesar 4, pembesar 8, pembesar 16 dan pembesar 32. Okey. So, setiap pembesar ni sebenarnya kenapa ada nombor-nombor ni? Okey, sebenarnya ada fungsi yang berbeza-beza. Okey. Setiap pembesar-pembesar ni fungsi dia berbeza. Pembesar okey. Pembesar 4 ialah pembesar pusat. Okey, ialah pembesar pusat. Kalau pembesar 8, yang ni dah dekat wilayah. Okey, pembesar di wilayah. Okey, yang ni lagilah kecil. Yang ni 32 ni kampung lah. Dia macam ketua kampung lah sebenarnya. Okey, so Sultan dibantu oleh sistem pembesar 4 lipatan. Jadi sekarang ni, yang dia punya pembesar ni bukannya Sultan yang buat semua. Okey, Sultan tak adalah buat semua. So nanti dia punya pembesar ni lah yang akan tolong. Pembesar-pembesar ni lah yang akan tolong buat. Okey. Okey, kita tengok apakah tugas pembesar. So dekat sini berdasarkan ini ada 3 tugas pembesar. Yang pertama tugas dia ialah menjaga keamanan kawasan. Yang kedua, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah. Okey, dekat sini kalau kita boleh nampak ada sistem serah. Okey, sekejap lagi cikgu akan terangkan apa itu sistem serah. Okey, bekalkan tenaga tentera ketika perang dan sediakan tenaga buruh. Sistem kerah pula ada 2 sistem. Sistem kerah dan sistem serah. Nah, sekejap lagi cikgu akan explain. Dekat bawah tu ada. Ya. Okey, cikgu nak tanya, nota bab 5 ni kamu dah dapatkan? Betul tak? Kamu dah dapat kan? Ada tak yang hantar dekat kamu? Ada kan? Okey, so kamu boleh tengoklah. Okey, nasihat cikgu, semua nota yang cikgu bagi kamu tu, kamu print. Okey, nasihat cikgu kamu print. Sebab untuk kamu belajar nanti, sebenarnya lagi mudah kalau kamu ada nota yang hard copy ni, yang dah siap print. Senang untuk kamu rujuk. Okey? Berbanding dengan kamu guna laptop atau phone ke nak tengok susah, kecil, tak apa nampak. Terus tak boleh nak conteng-conteng. Better kamu print. Kamu print dan kamu letak dalam file. Okey? Macam kamu tahun ni bertuah sikit lah tahun ni. Macam tahun lepas tak ada nota tahun lepas. Tahun lepas cikgu yang minta kamu salin nota. Tapi tahun ni cikgu dah sediakan nota semua bab. Okey, semua bab cikgu dah sediakan, kamu hanya perlu ikut saja. Okey, ikut saja nota yang cikgu bagi. Cikgu dah mudahkan kamu untuk faham dan untuk mudahkan kamu juga untuk menguasai sejarah. Okey, so cikgu dah ikut keyword dia. So senanglah kalau kamu nak study. Okey. Okey, kita lihat kawasan khas. Kawasan khas yang diberikan kepada pembesar. Kawasan khas ni adalah kawasan yang dihadiahkan kepada pembesar. Okey, kawasan yang dihadiahkan kepada pembesar. Okey, kawasan yang dihadiahkan kepada pembesar. Jadi, kawasan khas ni adalah kawasan yang dikurniakan oleh raja. Okey, dikurniakan oleh raja. Dikurnia tu maksudnya diberikanlah. Okey, sebagai tanda untuk mendapat sokongan pembesar. Okey, macam ni. Apa relation dia? Macam mana nak relatekan dia? Kita tahu bahawa semua tanah adalah milik raja. Okey? Semua tanah milik raja. Jadi raja ni dia perlukan sokongan daripada pembesar. Kalaulah semua pembesar tak sokong dia, dia tak boleh jadi raja tau. Kalau semua pembesar tak sokong dia, dia tak boleh jadi raja. Dia perlukan sokongan daripada pembesar. So macam mana nak dapatkan sokongan? Dia perlu memberikan hadiah. Pembesar tak nak hadiah makanan apa semua ni. Mereka pun banyak makanan.
Antara hadiah yang mereka nak sangat, semua orang nak ialah tanah. Tanah adalah hadiah yang paling mahal sekali pada zaman dahulu. Bukan emas tetapi tanah. Okey. Sebab apa tanah adalah benda yang paling bernilai? Okey, kamu kena tahu. Pada zaman dahulu, kalaulah kamu dapat duit emas kalau kamu gadai, kamu jual, let's say lah kamu jual, kamu boleh dapat lebih kurang let's say lah kamu dapat RM100. Tapi cikgu nak tanya kamu, RM100 tu berapa lama je kamu boleh habiskan? Sekejap je kamu habiskan. Nak buat apa? Baik tak payah dapat emas. Betul tak? So, mereka perlukan tanah. So, tanah ni untuk apa? Okey, kamu kena faham. Kalaulah seseorang itu memiliki tanah, jadi dekat tanah tu dia boleh buat macam-macam. Okey, apa yang dia boleh buat? Dia boleh bercucuk tanam dekat tanah tu. Okey, kalau dia tak nak bercucuk tanam, okey, kalau dia bercucuk tanam contoh, dia tak nak bercucuk tanam, tapi macam mana cakap Dia bercucuk tanam, tapi dia tak nak kerjakan, dia tak nak buat kerja tu. So tak ada masalah. Dia suruh orang kampung buat. So orang kampung tu nanti, hasil tu nanti orang kampung boleh ambil, boleh jual. Tapi dengan syarat orang kampung kena bayar sewa. So, sewa yang orang kampung bayar bukannya biasanya tak silap cikgu lah, biasanya setahun sekali. So, kamu bayangkan ada setahun sekali, ada 11 sekali, kan? So, kamu bayangkan setiap bulan kamu akan dapat duit. Mana lagi untung? Emas ke tanah? Kalau emas, kamu dapat sekali je, lepas tu habis lah. Kalau kamu dapat tanah, kamu boleh guna lagi. Bukan, tanah lagi untung. Kalau kamu sewakan tanah tu, okey, kamu sewakan tanah tu, setiap bulan, walaupun kamu dapat, let's say lah, RM10. RM10 kamu sewakan, tak kisahlah RM10. Tapi, setiap bulan kamu akan dapat RM10. Setahun dah dapat berapa? Dah dapat 12, dah dapat 120. Lagi mahal daripada emas tadi. So, baik kamu ambil tanah. Okay. Selain daripada bercucuk tanam, dekat tanah kamu boleh bina binatang pula lah. Boleh pelihara binatang. Boleh jual pula binatang tu lagilah untung. Sebab itulah orang zaman dahulu, pembesar-pembesar, mereka nakkan tanah. Mereka tak nak emas-emas, yes, mereka nak, tapi bukanlah maksudnya dapat sekali-sekala tu boleh lah, tapi mereka nak tanah. Itu je. Okey, kawasan khas bagi pembesar berempat dipanggil sebagai kawasan pegangan. Okey, dipanggil sebagai kawasan pegangan. Okey, itu bagi pembesar berempat. Okey, kalau bagi pembesar jajahan dan daerah pula dipanggil sebagai kawasan pemakanan. Okey, kawasan pemakanan. Okey, dan dibenarkan untuk mengutip cukai dan serahkan kepada pemerintah sebagai ufti. Okey, diserahkan kepada pemerintah sebagai ufti. Okey, sebagai ufti. Itulah yang penting sekali. Okey. Dan kamu nak tahu tak, semua cukai-cukai ni sebenarnya nanti akan dapat kepada pemerintah. Okey, pemerintah ni maksudnya sultan ataupun raja. Okey. So sistem dia macam ni. Okey, sistem dia macam ni. Contohlah dekat kawasan berempat dan kawasan jajahan dekat kawasan jajahan ataupun pegangan ataupun pemakanan. Tadi raja dah bagi kamu tanah. Okey. Okey, raja dah bagi kamu tanah. Tetapi dengan syarat lah. Dengan syarat kamu boleh kutip cukai. Okey, kamu boleh kutip cukai, tetapi dengan syarat mungkin lebih kurang 10 atau 20% kamu kena serahkan kepada raja kamu semula. So ada macam give and take lah. Dia bagi, dia ambil, dia bagi, dia ambil. Okey, raja bagi kamu tanah. Okey, raja bagi tanah. So kamu dah boleh dapat untung banyak. Tapi dengan syarat kamu boleh kutip cukai dekat rakyat kamu, dekat penduduk dekat situ. Dan tetapi dengan syarat cukai tersebut ada beberapa persen perlu diserahkan kepada raja. Jadi sekarang ni raja tak rugi pun. Walaupun raja bagi tanah tu pada kamu, raja dah kurang tanah, tetapi raja banyak duit. Sebab kamu kena bayar pada raja semula. Macam sebenarnya macam kamu sebenarnya sewa je lah tanah tu.
Tapi yelah, sewa pun kamu dapatlah untung yang banyak. So let's say lah satu bulan kamu dapat 1,000. So daripada 1,000 tu yang kamu dapat 800. Yang kamu kena bayar 200 je, yang kamu kena bayar 800 lagi kamu punya. Okay. Tapi kalau bagi raja, banyak sebenarnya 200 tu. Sebab itu kamu seorang. Yang lain-lain ni, so raja boleh dapat, kalau bayangkan 201 orang. So bayangkan kalau dia boleh ambil daripada pembesar, let's say lah ada 20 orang. Dah jadi berapa? 2,000. Dah dapat 2,000, senang-senang. Goyang kaki dapat 2,000. Untung besar raja. Raja lagi banyak. Kamu dapat 800 kan? Raja dapat 2,000. Itu baru 20 orang. Tapi sebenarnya pembesar dia lagi ramai. Bukan 20 orang pembesar dia. Beratus sampai 100 orang. So bayangkan kalau 200 ringgit darab dengan 100 orang. Berapa? 20,000 ke 200,000? 200,000 kan? Betul ke 200,000? Lebih kurang lah. Tengok berapa banyak raja dapat. Walaupun dia bagi tanah dekat kamu. Tapi kamu jangan ingatlah kamu dapat untung. Ya, memanglah kamu untung kan. Kamu dapatlah untung juga. 800 banyak jugalah kalau rakyat biasa. Mana nak dapat 800? Rakyat biasa rasanya nak dapat 10 ringgit pun susah. Kamu dapat 800 tu banyak tau. Banyak kamu dapat. Okay. Macam tu lah sistem dia. Okay. Okay, yang cikgu nak terangkan yang ni. Sistem kerah dan sistem serah. Yang ni dulu. Cikgu nak terang yang warna hijau ni dulu. Okay, sistem serah. Sistem serah ialah pemberian sebahagian daripada hasil tanaman oleh rakyat kepada pemerintah sebagai balasan kepada pembesar kerana sediakan tanah. Okey, tadi ingat tak cikgu cakap pasal tanah tadi? Raja bagi kamu, okey, let's say lah kamu adalah pembesar. Bayangkan kamu adalah pembesar. Kamu dapat tanah daripada raja, raja bagi kamu tanah. Okey. And then kamu sewakan pula tanah tu kepada rakyat ataupun kepada penduduk di kampung kamu. Okey. Kamu bagi mereka bercucuk tanam dekat situ. So mereka boleh jual lah. So nanti kamu akan collect hasil tanaman sebahagian saja, bukan semua ya. Sebahagian hasil tanaman kamu boleh collect. Kamu ada hak. So contohlah kamu nak makan. Contohlah ada penduduk kampung kamu dekat tanah tu, dia tanam buah-buahan. Kamu nak makan buah ni. Kamu nak makan buah. So kamu ambil je lah. Suruh je lah yang tu bagi kamu. Separuh ke, suku ke. Sebab itu adalah kamu punya hak sebagai pembesar. Kamu boleh ambil. Okay? Sebab orang yang jalankan pertanian dekat tempat kamu tu, dia perlu serahkan sebahagian daripada hasil tanaman. Banyak juga So contohlah, tadi yang cikgu cakap tadi, dia kena bayar sewa, betul tak? Kan? Bayar sewa satu hal. Lepas tu, contohlah kalau dia jual, contohlah dia tanam cili. Dia tanam cili. Contohlah dia pergi jual, orang penduduk tadi, orang tadi dia pergi jual. Let's say lah dia dapat RM5. So daripada RM5 tu, ada persen yang kamu kena bagi kepada pembesar tadi. Kamu kena bagi kepada pembesar tadi. Okay, dan mereka pembesar, mereka tak letak harga yang fix. Tak adalah macam RM1, RM2. Mereka tak letak harga yang fix, harga tetap. Mereka kata ikut bergantung kepada hasil yang kamu dapat. Sebenarnya ada pro and con. Ya, memang nampak macam bagus je. Yalah kalau dapat sikit, bagi sikit je lah. Betul lah tu. Betul. Tapi kalau kamu dapat banyak, kamu kena bagi banyak. Faham tak? Tapi adil lah, bagi cikgu adil lah. Kalau kamu dapat sikit, bagilah sikit. Dapat banyak, bagilah banyak. Itulah dia punya dia punya sistem dia. Macam mana dia punya sistem. Okay, sistem kerah pula. Sistem kerah ni merupakan suatu pekerjaan yang dibuat tanpa upah. Okay, bayangkan kamu buat satu pekerjaan dan kamu takkan dibayar walaupun 1 sen pun. Nak tak buat? Memang tak nak buat lah kan. Cuba kalau mak kamu suruh kamu basuh pinggan ataupun sapu sampah. Mesti kamu minta, upah apa mak? Mesti tanya upah juga. Ataupun ayah kamu minta kamu basuh kereta. Upah apa ayah?
minta upah. Tapi kamu bayangkan pada zaman dahulu ada sistem kerah dan mereka akan buat pekerjaan tanpa dibayar upah. Contoh, apa pekerjaan dia? Contoh dia membina istana, membina kubu, membina jalan dan membina saliran. Longkang lah bila buat longkang. Contohlah buat istana. Nanti pembesar-pembesar dia akan kumpulkan kamu untuk tolong buat istana. Okey? Dan kamu tak akan dibayar pun. Tapi kamu janganlah salah faham. Ada je raja yang baik. Ada raja yang baik, dia akan bagi, ataupun pembesar yang baik, dia akan bagi kamu makanan. Bila kamu balik, dia akan bagi kamu makanan. Kamu boleh ambil makanan tu macam beras ke, kamu bolehlah masak dekat rumah. Walaupun dalam sistem kerah, memanglah tak wajib pun nak bagi upah. Tapi, yelah ada je yang baik, mereka akan bagilah upah. Tak adalah macam mereka dekut sangat dan nak bagi upah. Ada, mereka akan bagi. Okay, mereka akan bagi upah. So, upah ni, sebenarnya, upah ni tak semestinya duit Okay, tak semestinya duit. Upah ni kadang-kadang maybe jadi makanan. Okay, maybe jadi pakaian. Macam duit, makanan ataupun pakaian. Sebab pada zaman dahulu, bukan macam sekarang. Sekarang ni kalau kamu buka kamu punya almari baju kamu, percaya tak saya kata dulu, mesti kamu akan jumpa banyak gila baju kan. Sampaikan kamu tak tahu nak pakai baju apa. Bukan tak tahu pakai baju apa sebab tak ada baju. Banyak baju dalam almari. Tapi tak tahu nak pakai baju yang mana. Tapi kamu tahu tak, zaman dahulu baju mereka tak banyak. Mungkinlah mereka ada simpan lebih kurang macam 3 helai, 4 helai baju. Tapi mereka tak banyak baju macam orang sekarang. Kita sekarang ni sampai dah terlalu banyak dah dalam almari baju. Terlalu banyak sampai kena buat 2 almari pula. Sebab banyak sangat baju yang nak dipakai. Tapi zaman dahulu baju tak banyak. Okey, hukum kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, hukum kanun Melaka mula ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey. Dan disusun semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okey, maksudnya di sini sebenarnya hukum kanun Melaka ni mula ditulis sewaktu zaman Sultan Muzaffar Shah tapi belum lengkap. Okey, tak lengkap dan tak tersusun. Undang-undang dia berterabur. Jadi masa zaman Sultan Mahmud Shah, dia telah susun semula dan dia telah ikut bab, ikut susunan yang betul. Okey. Jadi dalam hukum kanun Melaka, ada 44 pasal ataupun kita panggil sebagai perkara. Okey. So hukum kanun Melaka ni sebenarnya ada 44 benda dalam tu yang berkaitan dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Raja, kamu jangan ingat jadi raja tu senang Raja juga ada tanggungjawab Bukannya raja tu suka hati dia nak buat apa-apa, tak boleh. Dia juga tertakluk di bawah undang-undang. Dalam hukum kanun Melaka ada bagi tahu apa dia punya tanggungjawab. Maksudnya raja ni bukanlah boleh buat suka hati, tak boleh. Okey. So, dalam hukum kanun Melaka ada hukuman Islam, hukum-hukum Islam. So, kita boleh tengok contohnya ialah yang berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan juga kekeluargaan. Okey, cikgu nak tanya kamu tahu tak riba tu apa? Tahu tak riba apa? Tahu tak riba? Tahu kan? Okey. Yang lain tahu tak? Divya tahu tak riba tu apa? Linisha tahu tak riba tu apa? Afina tahu. Divya tahu tak? Linisha tahu tak apa itu riba? Divya? Linisha? Mana Divya dengan Linisha ni? Divya? Linisha? Mana ni? Hilang dah. Tak tahu pergi mana dah. Okey, tak apa. Dah tidur kot. Tak apalah. Okey. Riba maksudnya kamu ambil untung yang berlebihan dan tak sepatutnya. Okey, contoh macam ni. Contohlah, kawan kamu pinjam duit kamu RM1.
Okay. Dia pinjam duit kamu RM1. Tapi kawan kamu cakap, kamu bayar RM2, okay? Kamu tak boleh bayar RM1, kena bayar RM2. Jadi, yang RM1 itu ialah riba. Okay? Yang RM1 lagi tadi adalah riba. Yang RM1 itu hutang. Yang RM1 itu adalah riba. Dan hukumnya dalam Islam ialah haram. Okay? Tak boleh ambil riba dalam Islam. Okay? Tapi sebenarnya, cikgu nak bagi tahu sebenarnya kita dah tak boleh lari dengan riba. Sekarang ni, dunia kita dipenuhi dengan riba. Contoh cikgu bagi apa? Contoh, mak ayah kamu beli kereta ataupun motor. Kalau bayar cash tak apa. Yang ni bayar dekat bank. Kamu tahu tak, kamu pinjam, let's say lah beli kereta yang harga RM50,000, kamu buat loan bank RM50,000. Tapi kamu tahu tak, kamu ada charge yang kamu kena bayar bank. Itu yang kita panggil sebagai riba. Contoh kamu pinjam RM50,000, RM10,000 kamu kena bayar dekat bank. So total RM60,000 lah. Total RM60,000 sebenarnya yang kamu pinjam. Kamu pinjam 50 je kan, tapi kamu kena pulangkan RM60,000. Sama juga bila kamu belajar nanti, kan kamu belajar tinggi-tinggi nanti, diploma degree ke asasi ke tak kisahlah. Kamu akan ambil PTPTN. Macam loan tu, PTPTN pun sama juga. Kamu habis belajar, kamu kena bayar. Contoh kamu pinjam macam Along lah. Contohlah kamu pinjam PTPTN, contohlah kamu pinjam PTPTN RM20,000 untuk 3 tahun. So kamu tahu tak, nanti kamu kena bayar, total kamu kena bayar lebih kurang RM30,000. So RM10,000 lagi itu adalah riba. Dalam Islam, riba adalah haram. Okay, dalam Islam, riba adalah haram. Tapi macam mana kita nak buat? Ialah kalaulah kita nak beli kereta contoh RM50,000. Mana kita mampu RM50,000 atas meja penuh macam mana kita mampu. Tapi kalau setakat bayar bulan-bulan, bolehlah. Sekarang ni susah dah nak settle benda ni. Sekarang ni kalau kamu jumpa dekat bank pun, walaupun dia kata itu adalah perbankan Islam sekalipun, sebenarnya lebih kurang sama juga. Riba tetap ada. Bank untung melalui riba. Okay. Walaupun kamu tengok bank Islam sekalipun, ada riba. Tak boleh buat apa. Sekarang ni kita dah terikat dengan riba. Sebenarnya tak boleh, tapi kita terpaksa lah. Dah nak buat macam mana. Tak, kalau nak tunggu ni, boleh elak sebenarnya. Boleh elak, tapi susah. Boleh nak elak, tak ada masalah. Kamu nak elak riba. Tapi dengan syarat, satu lah. Kamu kena pastikan kamu cukup kaya. Cukup duit untuk beli kereta. Tak boleh saman. Saman tak boleh. Memang benda tu memang dah masuk dalam sistem kita. Tak boleh buat apa. Memang benda tu dah ada. Contohlah bila kamu dah besar nanti, takkanlah kamu tak pakai kereta. Kan, motor takkan kamu tak pakai. Contohlah kamu nak beli motor harga RM10,000. So, terpaksa lah. Kalau daripada salah ke tak salah ni, cikgu pun tak tahulah. Cikgu pun tak berani nak bagi tahu hukum. Ada yang kata harus, ada yang kata haram. Cikgu pun tak pasti lah sebab kita tak ada pilihan. Bukan, lainlah kalau ada pilihan. Okay? Sebab cikgu rasa sebab cikgu ada baca juga. Mereka kata hukum dia harus. Harus ni maksudnya boleh, dibenarkan. Tapi kalaulah ada, contohlah ada bank yang tak ada riba. So kita tak nak ambil bank tu. Itu baru jadi haram. Okay, tapi sekarang ni tak ada bank yang tak ada riba. Semua bank ada riba. Okay. Itulah yang ditekankan dalam urusan jual beli. Okay, ada satu lagi yang cikgu nak cerita tentang urusan jual beli dalam Islam. Kamu tahu tak ada yang ni bukan zaman dahulu tau. Zaman sekarang pun ada orang yang perangai macam ni. Contohlah kamu beli buah. Kamu tahu tak, ada kadang-kadang peniaga buah, mesin penimbang tu dia saja beratkan. Padahal tak berat pun buah tu. Contohlah buah tu sebenarnya harga dia kalau kita timbang mungkin dalam tak sampai 1 kilo pun. Tapi bila dia timbang 1 kilo lebih dekat 2 kilo, itu pun pelik. Rupanya dia punya mesin penimbang dia tu dia dah adjust.
Dia adjust sendiri dia punya penimbang. Padahal sikit je pun. Sekarang masih ada, sekarang masih ada. Dan benda ni bukan dekat Malaysia je. Dekat luar negara pun ada. Ramai yang buat macam tu. Dan ada satu lagi penipuan dalam jual beli yang Islam telah larang. Kamu tahu tak, ada peniaga, cikgu pernah tengok video lah, ada orang record, ada video yang mereka tangkap peniaga ni tipu. Tahu tak mereka buat apa? Contohlah kamu beli buah. Okay? Kamu beli buah. Contohlah kamu beli buah mangga. Kamu ambil mangga, kamu letak dalam plastik, lepas tu nanti kamu suruh dia timbang kan. Masa kamu pandang tempat lain, mungkin kamu pandang wallet kamu ke, dia akan tukar. Okay, sama ada dia letak balik buah tu, dia ambil, contohlah kamu ambil 5 biji buah mangga. Okay, tiba-tiba dia tukar. Dia ambil satu buah mangga yang dah tak elok sangat, yang dah tak berapa nak elok, dia tukar. Yang elok tu dia letak bawah, yang tak elok tu dia letak dalam plastik kamu. Itu pun ada. Itu peniaga yang macam tu pun ada. Okay. Dan lagi satu. Yang ni kalau kamu pernah pergi Cameron Highland, saya rasa mungkin kamu pernah jumpa lah, kamu pernah tengok. Kamu tahu tak dekat Cameron Highland, kan ada orang jual jagung manis. Pernah beli tak? Kalau kamu pernah pergi lah, mesti kamu pernah jumpa kan. Jagung manis, jagung manis, jagung manis bang, jagung manis, jagung manis. 10 batang RM10, 10 batang RM10. Mesti kamu dah jumpa kan. Perasan tak? Yang kita taste tu, yang dia bagi kita rasa tu manis gila. Tapi, bila kita rebus dekat rumah, hilang manis. Di mana rasa manis ni? Mana jagung manis yang kita makan dekat tu? Yes, dia tipu. Kamu perasan tak apa dia? Yang dia bagi kamu tu, dia bukan letak sugar tau. Yang kamu makan tu memang betul-betul jagung manis. Tapi yang dibagi kamu tu, yang dia letak dalam plastik, yang dah siap packing dalam plastik, itu bukan jagung manis. Itu adalah jagung biasa. Jagung ni ada banyak tau. Dia ada jagung manis, jagung biasa. Yang dalam plastik tu jagung biasa, dan jagung biasa harga dia murah berbanding dengan jagung manis. Jagung manis dia mahal sikit. Okay. Itulah cara macam mana dia jual. Yang dia bagi tester tu, itu jagung manis yang original. Yang dia letak dalam plastik tu, itu adalah jagung yang dia tipu. Itu jagung biasa. Itu jagung biasa je dia letak. Sebab tu bila kamu nak beli, contohlah kamu nak beli jagung macam tu kan, kamu tengok dulu dalam dia. Kamu tengok dalam dia, kamu rasa satu-satu. Ada 10 biji dalam tu biasanya. Biasanya kalau kamu pergi ke Cameron Highland, biasa tak juga cikgu, satu plastik tu ada dalam 7 atau 10 batang jagung lah. Cuba kamu ambil satu-satu kamu rasa. Satu jagung tu jangan ambil rasa semua. Ambil sikit je. Ambil satu-satu setiap jagung tu, kamu ambil sikit rasa. Kamu tengok warna dia sama tak? Dengan yang tester yang kamu makan tadi. Sebab jagung biasanya orang jual, kan dia tutup dengan daun. Mana kita nampak. Tu dia tak nampak, oh ambil. Kita tak perasan, kita tak tengok betul-betul. Sebenarnya ramai yang tipu. Itulah yang kamu kena jaga betul-betul. Okay. Dan sebenarnya urusan jual beli yang menipu macam ni, Islam dah larang. Islam tak bagi. Sebab apa? Sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tak bagi. Tak boleh berjual beli macam tu. Lagi satu amalan dalam urusan jual beli yang ada dalam hukum kanun Melaka. Iaitu, apabila kamu beli barang, tahu tak kamu, yang ni wajib sebenarnya tahu, tapi kita tak berapa ingat ataupun tak berapa buat. Kamu tahu tak, setiap kali kamu jual beli, contohlah kamu pergi beli buah mangga dekat pakcik yang kat tepi jalan kan, ada pakcik tu jual mangga, kamu beli. Tahu tak, bila kamu bagi dia duit, dan dia bagi kamu mangga, kamu kena cakap dekat dia, saya beli ya. Okay, kamu kena cakap, saya beli ya kat pakcik tu. Dan pakcik tu kena jawab, saya jual, okay? Ataupun saya jual ya. Itu yang kita panggil sebagai akad jual beli. Okay, itu kita panggil sebagai akad jual beli. Pernah dengar akad nikah kan? Ini akad jual beli. Okay. Kalaulah tak setuju, tak boleh. Okay, tak boleh. Okay. Sama juga apabila kamu, contohlah, mungkin kamu pernah tengok mak ayah kamu yang mereka akan negotiate harga. Mereka akan, tawar menawar. Contohlah ada makcik ni jual buah mangga juga lah. Kita ambil buah mangga je dah senang. Contohlah makcik tu jual buah mangga.
Makcik terjual 1 kilo RM5. So 2 kilo RM10 lah. Kan? Lepas tu contohlah mak ayah kamu beli dengan harga contohlah RM20 4 kilo. 4 kilo kalau 4 kilo RM5 1 kilo maknanya RM20 lah. And then kamu minta kurang dekat makcik tu. Makcik boleh tak RM15 je? Makcik tu contohlah mak ayah kamu tanyakan, boleh tak makcik RM15 je? Makcik tu mungkin rasa macam, wah sikitnya, rugilah. So kalau lah makcik tu dia tak setuju dengan harga tu, yalah tapi kalau orang nak, dia terpaksa lah macam boleh lah. Dia kata boleh tapi dalam hati dia tak nak. Dalam hati dia rasa macam terlalu murah. Ataupun dia tak setuju dalam hati dia. Bila macam tu, kamu tahu tak hukumnya haram. Tak boleh. Akad beli tersebut tidak sah. Itu dalam urusan jual beli dan ini ada dalam hukum kanun Melaka. Bila kamu tawar menawar, mestilah harga tersebut dipersetujui oleh pihak pembeli dan pihak peniaga. Penjual dan pembeli kena setuju. Kalau salah seorang tak setuju, tak boleh. Dibatalkan. Okay, itu dalam hukum kanun Melaka ada diajar tentang benda tu. Okay. Sebab apa? Pada zaman dahulu, sebenarnya kalau kita tengok, urusan jual beli yang menipu ni, daripada zaman dahulu sampai zaman sekarang masih ada lagi. Banyak je. Sampai sekarang masih banyak. Sebenarnya ramai je yang tipu. Contohlah, jual jam di shop. Kata ori. Tapi rupanya lokal tu. Jam yang jual pasar malam tu je rupanya. Kata ori. Tapi rupanya tipu. Itu pun haram. Lagi satu. Pernah tak kamu, betul tak ori tu kan? Pernah tak kamu minum dekat kedai, kamu minta air Milo, tapi yang kamu dapat rupanya bukan Milo. Yang kamu dapat adalah air Vicco. Pernah tak? Dia ada beza tau. Vicco dengan Milo ada beza tau. Kamu minta air Milo kan, tapi yang kamu dapat Vicco. Itu juga haram. Sebab menipu. Mana boleh? Jual Milo, kenalah jual. Kalau tulis dekat Milo, okay. Tak selalu minum Milo kat kedai. Tapi kalau biasalah kalau kamu pergi kedai minum Milo, kamu akan jumpa. Tulis dekat atas kertas, atas menu dia, Milo. Tapi bila kamu minum, tak rasa Milo, rasa macam Vicco. Itu juga penipuan. Itu juga haram. Tak boleh buat. Okay, itu pun tak boleh. Sebab, okay, kenapa tak boleh? Sebab kamu kena tahu, harga Vicco dengan harga Milo tak sama. Milo mahal, Vicco murah. So tak adil lah, macam tu tak boleh lah. Tak baik kamu tulis Vicco je kat situ. Okay. Sebab kita tahu, biasanya kalau dekat kedai makan, Milo ni harga dia mahal. Air Milo kalau kedai biasa pun dah RM3 lebih, RM2 lebih paling mahal, RM2.50. Sekarang tiga RM3 pun. RM3 atau RM3.50 air Milo. Sekarang ni kalau kat kedai. Kalau kamu jual air Vicco, kamu tak boleh jual mahal macam tu. Air Vicco sepatutnya dalam RM2 je. Satu cawan. Kamu bayangkan. Itu juga haram. Okay. Sebab apa? Dalam urusan jual beli, perlulah jelas. Tak boleh ada penipuan. Tidak boleh ada terselindung. Tak boleh. Haram hukumnya. Dan itu semua ada dalam hukum kanun Melaka. Ada diajar dalam hukum kanun Melaka. Sebab itu, orang anggap bahawa hukum kanun Melaka ni adalah hukum yang sangat detail. Terutama sekali yang berkaitan dengan Islam. Sangat detail. Okay. Dan hukum kanun Melaka ni kita dapat lihat dia berjaya mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat dan mereka berjaya untuk mengatasi jenayah. Okay, sebenarnya kalaulah tak ada undang-undang ni, susah Kalau cikgu tanya kamu sekalipun, kamu nak pergi dekat negara yang tak ada undang-undang atau negara yang ada undang-undang? Mana satu kamu nak pergi? Negara yang ada undang-undang atau negara yang tak ada undang-undang? Biasanya ada pelajar yang akan jawab dia nak pergi dekat negara yang tak ada undang-undang. Boleh nak pergi negara yang tak ada undang-undang, tak ada masalah. Tapi kamu kena ingat satu benda. Dekat negara yang tak ada undang-undang, kan biasa kita manusia yang normal, kita akan fikir negara yang ada undang-undang. Betul tak Puan kan? Manusia yang normal kita akan fikir macam tu. Tapi manusia yang tak normal, yang tak boleh berfikir dengan baik, dia akan pilih negara yang tak ada undang-undang. Sebab apa? Dia hanya melihat negara yang tak ada undang-undang ni sebab dia boleh buat apa-apa yang dia suka, bebas. Dia bebas untuk melakukan apa sahaja.
Yes, memang betul bebas. Tapi kamu kena ingat, andai kata kalau rumah kamu dirompak, kamu nak buat apa? Nak report polis. Kalau undang-undang tak ada, polis pun tak akan ada. Jadi kamu nak buat apa? Tak boleh buat apa. Diam je. Kamu nak marah orang yang merompak tu pun tak boleh juga. Sebab tak ada undang-undang. Jadi, orang yang merompak tadi, dia tak buat kesalahan pun. Dia tak buat kesalahan. Walaupun dia merompak kamu, tapi dia tak buat kesalahan. Sebab tak ada undang-undang. Faham ya? Faham ya? Itulah maksud dia undang-undang ni. Sebab itulah ada undang-undang. Sama juga sebenarnya contoh lain yang cikgu boleh bagi. Contohlah macam makanan. Kamu tahu kan dalam Islam, kita boleh makan apa sahaja. Selagi mana tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang melarang kita makan. Contohlah nak makan ayam. Tak ada pun mana ada hukum-hukum yang keluar tak boleh makan ayam. Tak ada. Ni, tak boleh makan binatang yang dunia dua dunia. Contoh macam kura-kura. Yang itu memang ada. Tak boleh makan babi contoh. Itu memang ada dalam undang-undang, dalam hukum Islam. Memang dah ada. Reptilia apa semua tu, cicak ke, tak boleh makan. Sebab itu dah ada dalam hukum. Tapi yang benda-benda lain yang tak ada dalam hukum, kamu boleh makan. Teruskan. Boleh makan, tak ada masalah. Kamu pernah tak dengar ni? Dekat Malaysia sekarang dah ada dah. Orang Arab, mereka orang dekat Mesir, dia suka makan biawak. Tapi cikgu lupa lah nama biawak tu apa. Tapi bukannya biawak yang kamu tengok dekat Malaysia ni, bukan biawak tu. Sebab biawak yang kat Malaysia ni, dia makan bangkai, dia makan binatang, bukan biawak tu. Biawak tu tak boleh makan. Biawak yang orang Arab makan ni, sekarang ni dekat Malaysia dah ada tau, dekat Kelantan mereka dah cuba bela dah biawak ni. Cikgu lupa dah nama biawak ni apa. Biawak ni, dia boleh dia makan macam sayur-sayur je, dia tak makan binatang. Cikgu lupa nama dia apa. Dan biawak ni, dia tak sama dengan biawak yang ada kat Malaysia ni. Biawak tu dia tak ada ekor. Ekor dia pendek. Dan yang tu tak ada hukum pun yang kata tak boleh makan. So boleh makan. Boleh makan. Tapi kalau tanya cikgu lah, kalau bagi cikgu pun cikgu tak makan kot. Sebab nama dia biawak, so cikgu tak boleh makan. Sebenarnya boleh. Halal, boleh makan. Orang Arab suka makan. Cikgu tak pasti sebab cikgu tak pernah tengok biawak tu secara dekat. Tapi yang setahu cikgu, biawak tu dia bukan macam biawak yang ada dekat Malaysia. Biawak yang ada dekat Malaysia ni yang makan daging, yang makan daging apa semua ni. Tapi biawak yang ni tak silap cikgu, dia makan sayur. Dia makan sayur, lepas tu dia... Cikgu tak pasti sebab dia ni. Yang ni dia adalah biawak padang pasir. Dia bukannya biawak ni. Dan cikgu tak tahu dia makanan dia apa. Mungkinlah kot. Sebab cikgu pun tak berapa kaji biawak ni. Tapi boleh makan. Tapi kalau tanya cikgu, kalau kamu bagi cikgu depan meja pun cikgu tak akan makan. Sebab nama dia biawak. Dan rupa dia macam biawak. Cikgu tak akan makan. Sebab dah rupa pun dah macam biawak. Dengar biawak pun cikgu dah, tak apalah, tak payah makan. Okay. Itu dalam hukum kanun neraka. Okay. Kita tengok pula undang-undang laut Melaka. Bayangkan Melaka juga ada undang-undang laut. Sebab apa ada undang-undang laut? Kamu kena faham pada zaman dahulu, okay, laut ni merupakan medium yang paling penting. Selain daripada darat, manusia banyak berada di laut. Sekarang ni kita dah tetap duduk dekat laut kan. Tapi zaman dulu banyak. Sebab zaman dulu landun banyak, pedagang-pedagang, kapal-kapal banyak berada di laut. Sekarang ni kita dah tak perlu naik kapal. Sekarang ni kita dah guna jalan raya. Kita naik kereta, naik bas, taksi, motosikal, semua guna jalan raya, darat. Tapi zaman dahulu, mana ada kereta? Zaman dahulu kebanyakannya adalah air. Sama ada laut atau sungai. Okay. Pernah tengok cerita ni tak? Cerita Pendekar Bujang Lapuk. Tengok kan Pendekar Bujang Lapuk kan? Kalau kamu masih ingat cerita scene awal-awal dia. Yang dia naik perahu nak pergi ke kampung sebelah. Kan? Pernah tengok kan? Dia naik perahu betul tak? Pelik, kenapa dia tak jalan kaki kan? Boleh je jalan kaki kan? Sebenarnya pada zaman dahulu memanglah mereka banyak guna sungai dan laut. Okay, mereka banyak guna sungai dan laut. Mereka tak guna darat sangat. Tak banyak. Sebab kalau mereka jalan guna darat, penat nak jalan. Boleh nak jalan tapi penat lah.
Baik kamu naik perahu kamu duduk je. Paling tidak pun kamu just mendayung je. Senang je kerja. Itu pun nanti air tu akan tolak kamu ke bawah. So senang. Sebab itulah zaman dulu orang banyak guna laut ataupun sungai. Okey, jadi Undang-Undang Laut Melaka agak lewat berbanding dengan Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka pada zaman Sultan Muzaffar Shah start ditulis. Tetapi dalam Undang-Undang Laut Melaka ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah, iaitu antara sultan yang terakhir. Sebenarnya sultan terakhir ialah Sultan Ahmad, anak dia. Tapi tak lama, Sultan Ahmad jadi sultan sekejap je. Lepas tu tukar semula kepada Sultan Mahmud Shah. Okey. Jadi dia tulis sewaktu zaman Sultan Mahmud Shah. Tahu tak masa tu Pelabuhan Melaka antara pelabuhan yang tersibuk sekali di dunia. Pelabuhan Melaka antara pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Busy gila pelabuhan Melaka. Dan bayangkan orang ada rekod kalau tak silap cikgu, lebih kurang 1,000 kapal keluar masuk pelabuhan Melaka setiap hari. Bayangkan 1,000 kapal, banyak tu 1,000 kapal. Daripada pagi sampai malam, banyak tau. 1,000 kapal keluar masuk Melaka. Bayangkan pelabuhan Melaka sibuk macam mana. Penuh kapal masuk. Dan kapal yang datang tu bukannya kapal yang kecil-kecil perahu ni. Bukan perahu. Kapal besar, jong. Kapal yang besar-besar tu. Bayangkan 1,000 kapal keluar masuk setiap hari. Banyak Dan kamu tahu tak, dekat Melaka pada waktu itu, dekat Melaka, ada lebih kurang 100 lebih bahasa yang digunakan di Melaka. 100 lebih bahasa digunakan di Melaka. Banyak 100 lebih bahasa. Kita kat Malaysia ada bahasa apa? Kita ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Punjabi. Bahasa apa lagi? Itu je bahasa yang kita ada kan? Mungkinlah bahasa Sarawak, bahasa Sabah. Tapi itu bukan bahasa, itu lorat. Itu bukan bahasa, itu lorat. So bahasa ni ada 5 dekat Malaysia. Tapi baru 5 tau. Kamu bayangkan dekat Melaka pada waktu itu ada lebih kurang 100 bahasa. Daripada mana bahasa-bahasa tu ada? Itu semua datang daripada pedagang. Sebab bayangkan seluruh dunia datang dekat Melaka masa tu. Pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Daripada Cina, daripada Arab, daripada Parsi, daripada India, daripada Alam Melayu, daripada Siam, daripada Johor, daripada Indonesia, daripada Eropah, daripada Kepulauan Afrika, India, Gujarat, semua datang ke Melaka. So bayangkan ada lebih kurang 100 lebih bahasa yang ada dekat Melaka pada waktu itu. Banyak sangat. Terlalu banyak. Bayangkan Melaka ni international. Melaka ni sangat international. Hebat tak hebat Melaka pada zaman dahulu. Okey. Jadi Undang-Undang Laut Melaka ni tujuan dia adalah untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Jadi sebenarnya penting. Sebab tadi kan cikgu cakap bahawa laut ni merupakan antara yang penting. Okey, laut ni antara medium yang paling penting. Jadi mesti ada peraturan. Kalau tak ada peraturan, habislah. Kapal ni pergi langgar kapal tu. Lepas tu kapal yang ni pergi langgar kapal ni. Lepas tu itu pergi langgar kapal tu. Lepas tu itu bunuh yang tu, yang ni bunuh yang ni. Kalau tak ada undang-undang, macam mana nak handle? Macam mana Melaka nak handle? Jadi Melaka perlukan satu undang-undang untuk kawal semua ni. Okey, termasuklah dalam kapal. Okey, contoh cikgu bagi Contohlah kalau nakhoda, kapten kapal dibunuh. Siapa yang akan ganti dia? Dan macam mana nak cari pembunuh? Itu semua ada dalam Undang-Undang Laut Melaka. Okey, dan dalam Undang-Undang Laut Melaka ada 25 pasal. Okey, ada 25 pasal. Okey, 25 pasal ni bukannya kau apa pasal. Bukan tu Pasal tu maksud dia perkara. Okey. Peraturan di laut, tertib berniaga dan juga tata cara berjual beli. Dalam Undang-Undang Laut Melaka ada yang lebih kurang sama dengan Hukum Kanun Melaka. Okey. Dan juga ada berkaitan dengan tanggungjawab nakhoda, anak kapal, kiwi dan syahbandar. Nakhoda, anak kapal, kiwi dan syahbandar ni semuanya merupakan jawatan-jawatan yang ada dalam kapal. Okey. Setiap daripada mereka ini ada tanggungjawab mereka masing-masing. Okey. Okey, contohlah kalau contohlah ada seorang anak kapal yang mati dibunuh. So nakhoda tahu siapa yang bunuh. So sekarang ni apa nak buat? Apa hukuman dia? So nakhoda lah yang akan yang kena macam
kena decide apa hukuman dia. Sama ada hukuman bunuh atau campak daripada kapal atau penjara atau apa. Okey, itu nakoda punya tanggungjawab. Nakoda dalam kapal, nakoda ni umpama seperti raja. Okey. Tapi adakah semua nakoda ataupun semua kapal kena ikut undang-undang laut Melaka? Tidak. Sebenarnya yang kena ikut undang-undang laut Melaka ni adalah di sekitar perairan Melaka sahaja. Maksudnya yang laut yang berhampiran dengan Melaka. Kalaulah kes pembunuhan tu berlaku dekat Indonesia, tak payahlah nak ikut undang-undang laut Melaka. Nak ikut pun boleh, tapi tak semestinya kena ikut. Yang undang-undang laut Melaka ni dekat perairan Melaka je yang berhampiran dengan Melaka, yang dipanggil sebagai Selat Melaka. Yang tu je. Yang lain-lain ni suka hatilah nak ikut apa pun, nak bunuh nakoda ke, nak bunuh anak kapal ke, ikutlah undang-undang dekat tempat tu. Okey. Dan menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar dan adil. Sekarang ni perdagangan berjalan dengan lancar dan adil. Sebab apa? Ada undang-undang laut. Kalau tak ada undang-undang, memang kucak kacir. Memang huru-hara lah ke dalam kapal tu. Sebab kamu kena tahu, kapal ni sebenarnya umpama macam rumah. Sebab bila mereka pergi berdagang, mereka bukannya pergi berdagang sebulan. Tahu tak, mereka pergi berdagang kadang-kadang bertahun. Mereka tak akan balik rumah. Bayangkan selama bertahun mereka akan duduk dalam kapal je. Rumah yang bergerak, betul. Mereka duduk dalam kapal je. Situlah tempat makan, situlah tempat tidur. Situlah tempat kerja. Semua dekat situ. Mereka tak boleh pergi mana-mana. Kecuali lah kalau contohlah macam mereka berlabuh, mereka singgah dekat mana-mana untuk ambil barang. Bolehlah turun sekejap nak ambil barang ke apa. Lepas tu naik kapal balik. So bila boleh balik? Setahun, 2 tahun lah baru boleh balik. Bukannya senang nak balik. Bukannya boleh balik macam tu je. Okay. Sebab itu, kapal ni sebenarnya satu rumah lah. Betul, memang sangat lama. Sebab kamu kena tahu, kapal ni nak daripada satu destinasi ke satu destinasi yang lain, bukannya ambil masa dalam 1 hari. Kalau macam sekarang, contohlah daripada Perlis nak ke Johor, 1 hari boleh settle. Kamu gerak pagi, malam kamu dah sampai dah. Tapi, kalau naik kapal, mana boleh naik kapal biasanya, dia set time nak ambil masa lama. Itu pun, kalau tak ada masalah, buat tiba-tiba ada ribut macam mana dekat laut. Kalau ada ribut, kamu kena singgah dulu, kena berhenti tempat lain. Itu belum lagi kapal rosak. Masa ribut, ombak kuat, tiba-tiba kapal rosak, dah kena berhenti untuk repair kapal lagi. Tambah lagi masa. Ataupun contoh ada kes dalam kapal, penyakit berjangkit ke apa ke, kena rehat dulu. Ataupun tak cukup orang, kena rehat dulu. Kena serang lanun. Dah masalah dah kat situ. Okay. Dan contohlah, destinasi tu sepatutnya daripada point A ke point B lebih kurang 3 bulan nak sampai. Kalau 3 bulan ni, contoh daripada Melaka ke China, kalau tak silap cikgu, 3 bulan. Melaka ke China 3 bulan. 3 bulan atau lebih. Bergantung. Itu yang paling cepat 3 bulan lah. Kalau daripada Melaka nak pergi ke China, lebih kurang 3 bulan lah. Contoh kamu bayang, tiba-tiba ada ribut. Tiba-tiba sakit. Lepas tu ada lanun. Macam-macam lagi nak singgah ni. Daripada 3 bulan, last jadi 5-6 bulan. Itu baru pergi, nak balik lagi. Itu belum kamu singgah lagi dekat China. Contohlah kamu nak pergi China. Kamu akan tinggal dekat China sampai barang kamu habis. Kamu tak akan gerak balik lagi tau. Nakoda akan tunggu sampai barang habis. So let's say kamu tunggu sana, tunggulah sampai barang habis. So bila barang tu habis, let's say lah 2 bulan. So tadi perjalanan dah jadi 5 bulan. Lepas tu tambah 2 bulan dekat sana kamu tinggal. Balik lagi 5 bulan. So setahun cukup ngam balik. Kamu balik rumah dah cukup 1 tahun. Itulah apa yang berlaku dalam zaman perdagangan dahulu. Okay, tapi zaman sekarang dah berubah. Kapal-kapal sekarang semuanya dah ada enjin. So boleh bergerak dengan cepat. Okay, sebab tu kalau kamu biasa main Shopee, beli barang daripada China, perasan tak kamu beli barang daripada China, kadang-kadang 3 hari dah sampai dah. 2 hari dia dah sampai dah dekat Malaysia. Sebab cikgu selalu beli barang daripada China. So kadang-kadang bila dia transit daripada luar, kadang-kadang biasanya 3 hari dah sampai dah dekat Malaysia. Laju dia tak. 3 hari tau naik kapal. Dia naik kapal. 3 hari dah sampai.
Okay. Okay, so cikgu rasa kita stop dekat situ dulu. So kamu please take note yang dekat situ dekat kapal tadi apa semua tu. Okay. So kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye bye. Sama-sama. Okay, sama-sama. Bye bye.